Ditanya Dr. Yusuf Qaradawi siapa darah mustahik tak? Syekh Yusuf Qaradawi ni dia orang Mesir. Dia orang Mesir, Ikhwan Muslimun. Nampak? Yang diasaskan oleh Hasan Al-Banna rahimahullahu taala. Yang nak menegakkan Islam dalam negara Mesir sampai sekarang tak boleh-boleh. Tapi Tuhan tak tanya boleh ke tak. Tuhan tanya membuat kerja ke tak. Buat kerja tak apa. Kemudian dia dihalau oleh Mesir, dan menjadi mufti Qatar, sampai ke hari ini. Dia ni ulama. Tapi kalau soalannya dia ni dapat darah mustahik tak? Jawabnya mustahik dia mu tanya. Mustahik banyak, mustahik mutlak, mustahik mustaqil, mustahik mazhab, mustahik fatwa. Kat mana sih? Kalau siapa boleh berijtihad ada, pakih boleh berijtihad dah. Nampak? Tapi ijtihad dia tidak meluasi, maka tak dapat digelar dengan nama ulama mujtahid. Siapa yang tidak mengenali tokoh besar seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi? Beliau merupakan ulama dalam dunia Islam yang telah memberi banyak sumbangan dalam bentuk ilmu dan pemikiran di abad ini. Ulama dan cendekiawan Muslim yang berpengaruh ini berkewarganegaraan Qatar tetapi berasal daripada Mesir telah wafat pada hari ini, iaitu hari Isnin 26 September pada tahun 2022. Yusuf Al-Qaradawi yang juga dikenal sebagai mujtahid dan sering memberikan fatwa ini telah wafat pada usia 96 tahun di Doha, Qatar. Ia telah dikhabarkan di akaun rasmi Twitternya. Al-Qaradawi menyiarkan khabar wafatnya pada petang Isnin. Telah berpulang ke rahmatullah yang mulia Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau telah memberikan hidupnya untuk menjelaskan hukum-hukum Islam dan membela umat Islam. Semoga Allah mencucuri rohnya dan mengangkat darjatnya dan mengumpulkannya dengan para nabi, siddiqin, syuhada dan orang-orang soleh. Semoga penyakit dan musibah yang menimpanya meninggikan derajatnya. Syekh Yusuf Al-Qaradawi semenjak kecil telah berada dalam dunia ilmu. Beliau selalu dijuluki dengan Ya Allama di sebuah kampung kecil yang bernama Saf Turab. Ia adalah salah satu perkampungan asli Mesir yang terdapat di provinsi Garbia dengan ibu kotanya Tanta. Daripada Cairo, kampung tersebut berjarak sekitar 150 km atau untuk menempuhnya memerlukan waktu sekitar 3 ke 4 jam. Tepatnya ia dilahirkan pada tanggal 9 September 1926 dari pasangan suami isteri yang sangat sederhana tetapi taat beragama. Ia tidak berkesempatan mengenal ayah kandungnya dengan baik kerana pada usianya baru mencapai 2 tahun, ayah yang dicintainya telah pergi menemui Allah Subhanahu wa taala, pemilik kehidupan dan kematian. Setelah ayah kandungnya meninggal dunia, ia diasuh dan dibesarkan oleh ibu kandung, datuk dan juga ayah saudaranya. Akan tetapi pada saat ia duduk di tahun keempat ibtidaiyah di Mesir, Al-Azhar, ibunya pun dipanggil ke rahmatullah, dan beruntung pada ketika itu ibu yang dicintainya sempat menyaksikan putera tunggalnya ini telah pun menghafal Al-Quran dengan bacaan yang sangat fasih. Kerana pada usia 9 tahun 10 bulan ia telah hafal Al-Quran di bawah bimbingan seorang kutab yang bernama Syekh Hamid. Setelah kewafatan ayah, ibu dan juga datuknya, ia telah diasuh dan dibimbing oleh bapa saudaranya. Pendidikan formalnya dimulai pada salah satu lembaga pendidikan Al-Azhar yang dekat dengan kampungnya yang hanya menerima calon siswanya yang sudah menghafal Al-Quran. Di dalam pendidikan inilah Yusuf Al-Qaradawi mulai bergelut dengan kedalaman khazanah Islam di bawah bimbingan para gurunya. Waktu dalam belajar pada ketika ibtidaiyah dan juga sanawiyah, ia telah melalui bermacam-macam perkara yang mempengaruhi jalan hidupnya. Salah satu peristiwa yang istimewa yang telah dialaminya iaitu ketika dia di ibtidaiyah adalah saat pertama kali ia mendengar ceramah Imam Hasan Al-Banna. Ketika beliau mendengar ceramah Imam Hasan Al-Banna, ia telah pun merasakan kehadiran seorang laki-laki yang alim yang telah menggadaikan seluruh kehidupannya hanya untuk kepentingan Islam dan umat Islam. Saat itu Yusuf Al-Qaradawi pernah bercita-cita untuk menjadi Syekh Al-Azhar untuk menyampaikan ilmu dan mempunyai kesedaran pentingnya untuk membangunkan dakwah dan menyebarkan agama Islam dan perlu dilakukan secara berjemaah, bukan seorang.
Maka dengan itulah ia bercita-cita untuk bergabung bersama Ikhwanul Muslimin. Pada masa kecilnya, dalam jiwa Yusuf Al-Qaradawi terdapat dua orang ulama yang paling banyak memberikan warna dalam hidupnya, iaitu Syekh Al-Battah, salah seorang ulama alumni Al-Azhar di kampungnya, dan juga Syekh Imam Hasan Al-Banna. Bagi Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Al-Battah adalah orang yang pertama kali mengenalkannya kepada dunia fiqh, terutamanya mazhab Maliki, sekaligus membawanya ke Al-Azhar. Sedangkan Syekh Imam Hasan Al-Banna adalah orang yang telah mengajarkannya cara hidup berjemaah, terutama dalam melaksanakan tugas-tugas berdakwah. Mengenai pengaruh Imam Hasan Al-Banna dalam dunia pemikiran dan dalaman kami, beliau pernah mengatakan, di antara orang-orang yang paling banyak memberikan pengaruh besar dalam dunia pemikiran dan juga hati kami adalah Imam Hasan Al-Banna. Dan sekitar 76 tahun perjalanan hidup Syekh Yusuf Al-Qaradawi sampai pada tahun 2022, dua hal yang menjadi utama dalam kehidupannya. Yang pertama adalah aktiviti sebagai seorang intelektual dalam bidang fiqh, dan kedua adalah aktivitinya yang sangat signifikan dalam syawah dan juga harakat Islamiyah, iaitu gerakan Islam. Bagi Yusuf Al-Qaradawi, ilmu yang didapatkannya di Al-Azhar adalah bekalan dalam menggali khazanah Islam, sedangkan yang didapatkannya di dalam lapangan bersama Ikhwan Muslimin adalah bekal utamanya dalam menjalani dunia pergerakan Islam. Selepas itu, ia telah melanjutkan pelajaran ke Universiti Al-Azhar dalam jurusan Fakulti Usuluddin sehingga tahun 1952. Dan pada ketika 1972, beliau telah berjaya memperoleh gelaran doktor. Sebab keterlambatannya dalam meraih gelaran doktor kerana beliau diusir kerana berani mengkritik kerajaan Mesir pada ketika itu. Beliau meninggalkan Mesir kerana berpihak kepada Ikhwan Muslimin dan juga kerana rejim yang berkuasa saat itu adalah sangat kejam. Ia terpaksa menuju ke Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakulti Syariah di Universiti Qatar. Pada saat yang sama, ia juga telah mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Negeri. Kerajaan Qatar menyambut baik kedatangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi ke Qatar dan juga telah memberikan kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya. Beliau pernah menjadi pengurusi Kesatuan Ulama Sedunia, yang mana naib pengurusinya adalah Presiden PAS Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Semasa hayatnya, Syekh Yusuf Al-Qaradawi memuji Malaysia kerana memperjuangkan keamanan, keadilan dan kemanusiaan di dunia Islam. Dalam memperjuangkan rakyat Palestin, peranan Malaysia telah mendapat pujian menerusi 2 pucuk surat yang diutuskan kepada kerajaan Malaysia, khususnya kepada Perdana Menteri pada ketika itu, iaitu Datuk Seri Najib Razak, dan Timbalan Perdana Menteri iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyatakan dalam surat tersebut, beliau melahirkan penghargaan dan terima kasih terhadap dedikasi dan komitmen Malaysia yang menyokong perjuangan di Baitul Maqdis. Selain daripada itu juga, beliau menyatakan bahawa Datuk Seri Najib Razak antara yang pertama dan terawal menyokong perjuangan adil dan kemanusiaan. Isu Palestin dan Baitul Maqdis dan amat tersentuh dengan keprihatinan Najib Razak dalam konteks ini, khususnya berhubung keperluan segera bagi inisiatif seumpamanya. Sehubungan dengan itu, Malaysia telah diiktiraf sebagai antara negara Islam yang mempunyai strategi pembangunan mengagumkan dan terbuka, kini menjadi pusat rujukan dan contoh bagi dunia Islam. Malah dalam surat itu juga menyebut pencapaian yang membanggakan mereka tentang kejayaan mewujudkan Cawang Codes International Institution, pencapaian yang tidak mungkin dapat direalisasikan tanpa sokongan dan naungan daripada Najib Razak pada ketika itu. Dan pada ketika Dr. Yusuf Al-Qaradawi diarahkan untuk ditangkap oleh Interpol, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menggesa polis antarabangsa Interpol menarik balik notis merah atau waran tangkap terhadap tokoh ulama Islam Mesir, Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ketua pengarahnya Dato' Osman Mustafa berkata, terdapat pihak tertentu cuba mengenakan tindakan undang-undang terhadap Yusuf Al-Qaradawi tanpa asas dan siasatan yang merupakan satu penganiayaan terhadap ulama. Beliau berkata tindakan seumpama itu akan menyentuh sensitiviti umat Islam dan dikhawatiri akan mencetuskan kemarahan umat Islam di seluruh dunia, kerana Yusuf Al-Qaradawi adalah seorang tokoh ulama rujukan semasa bagi masyarakat Islam. Kita juga berpandangan tuduhan yang melabelkan beliau sebagai pengganas dan militan dan menyuruh kepada keganasan adalah tidak berasas dan tidak sepatutnya.
banyak perjuangan dan juga pengorbanan Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam dunia ilmu Islam dan juga kepada umat Islam khususnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberi syurga firdaus kepada Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dengan jasanya dalam dunia ilmu dan juga dalam gerakan Islam telah memberi pencerahan dan membimbing umat Islam ke arah jalan yang sebenar-benarnya. Jadi cukup sekadar itu sahaja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, saya Hashim. Bagi yang dah subscribe, terima kasih. Jadi cukup sekadar itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.